Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad salatan daimain mutalazimain wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aita idza fi amamin babin nahar fayaghtasilu fihi 5 marratin hal yabqa min darahim syai'. Kadzalika salawatul khamsah yamhullahul khataya atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, arisan kepimpinan masjid, datuk pengurusi, malam pengurusi, ahli jabatan kuasa, khususnya para muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Sekali lagi marilah sama-sama menghadirkan perasaan dan merasa begitu gembira dan syukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sehingga ke saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini tidak menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, nikmat ini menjadi sebab untuk kita masuk ke syurga Allah di atas penggunaannya dengan sebaik mungkin semasa diberi dan dipinjamkan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memandu kita, menjaga kita daripada tergelincir ataupun terjerumus daripada lembah kehinaan selepas Allah Ta'ala memberi hidayah dan membawa kita ke dalam barisan jamaah Islam ataupun dalam barisan ketaatan kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Dan rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau maha pemberi. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa berada di atas jalan yang diberkati, yaitu jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia membawa kepada kita agama Islam, dan kita bersyukur dengan memeluknya kita agama Islam, maka kita telah digelar muslimin. Kemudian apabila kita bertambah keimanan kita, ketaatan kita, maka digelar kita sebagai orang yang mukmin. Dan insya-Allah dengan Islam juga martabat kita akan naik sedikit demi sedikit jika kita taat kepadanya, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Terhumban ke Kawah Neraka, dan pada malam ini kita berada di muka surat 102 pada bab menyatakan pakaian apakah yang Allah sediakan untuk penghuni neraka. Muka surat 102 sambungan daripada tajuk kita, pakaian apakah yang Allah sediakan untuk penghuni neraka. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum fi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, maksudnya nikmat yang sebenar yang bakal dinikmati oleh ahli syurga kelak jauh lebih hebat daripada apa yang digambarkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengarang kita menyebut tentang nikmat yang akan dinikmati oleh penghuni syurga. Kita tahu bahawa nasib hidup kita hanya ditentukan dengan dua keadaan.
sa'adah, kebahagiaan, au syaqawah, kebinasaan atau penderitaan. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin, ahli kanan iaitu ahli syurga, kan? Dan juga Allah sebut ashabus shimal, ahli kiri iaitu ahli neraka. Jadi keseluruhan kehidupan kita di atas dunia ini, tuan-tuan, sama ada kita menuju ke syurga, tempat nikmat, dan juga kita menuju ke neraka, tempat azab. Kalau kita nak buat analogi, kan, kehidupan kita di atas dunia macam tu juga. Kalau kita mematuhi peraturan-peraturan dunia, khususnya undang-undang yang disediakan untuk kita, kita patuh, maka kita berada di atas dunia yang serba bebas, dan kita menikmati nikmat-nikmat dunia tersebut. Tetapi kalau kita tak patuh dengan undang-undang dunia yang disediakan, kita melakukan jenayah, kita melakukan kesilapan, kemudian dibicarakan, kemudian kita kalah perbicaraan tersebut, dan hakim menyebut anda didapati bersalah, maka kita masuk dalam penjara, hilanglah nikmat kebebasan dunia tadi. So begitu juga bila kita berada di alam akhirat, kita dibicarakan di hadapan mahkamah Allah. Allah Ta'ala mendatangkan malaikat-malaikatnya sebagai bahan bukti, sebagai saksi-saksi di atas apa yang kita perlakukan. Dan kita pun membawa hujah-hujah peguam bela kita. Kita bela diri kita sendiri. Hakim Allah Ta'ala, pendakwa raya malaikat, peguam bela ialah amal ibadat kita. Kita pun dibicarakan di hadapan Allah, hakim yang maha agung. Dibicara, diberi segala keterangan, dipanggil segala saksi, dipanggil, diminta menjadi penyaksian. Itu yang Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dalam surah Yasin. Kemudian Allah sebut lagi, innas sam'a wal absara wal fuada ulaika kana ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian Allah sebut lagi, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Semua itu merupakan peguam-peguam bela dan pendakwa-pendakwa kita nanti. Kemudian selesai perbicaraan, Allah Ta'ala pun buatlah keputusan. Anda didapati bebas, didapati tidak bersalah di atas tuduhan. Ataupun peguam bela kata, selamatlah, kata, kerana tak terikat dengan tuduhan itu, masuklah kita ke dalam surga. Tapi kalau kita didapati bersalah, kita dimasukkan ke dalam neraka, maknanya itulah seburuk-buruk tempat yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Maknanya kalau kita bayangkan balik, situasinya lebih kurang sama. Tapi di dunia ni seperti biasalah, kan, oleh kerana semua manusia, maka tak dapat lari daripada kesilapan dan kesalahan. Sedangkan di hadapan Allah nanti semuanya penuh dengan keadilan, kan, penuh dengan kejujuran, sehingga malaikat pun tidak akan la ya'suna Allah ma amarahum, tidak akan engkar di atas perintah Allah yang disuruhkan kepada mereka. Jadi kalau kita cerita balik, kita bayangkan, kalau di dunia kita mematuhi urusan peraturan dunia, kita selamat. Di akhirat, kita nak selamat di akhirat, maka kita kena patuhilah peraturan-peraturan akhirat. Iaitu Allah telah sediakan perkara yang dilarang untuk kita tinggalkan, dan perkara yang disuruh untuk kita jadikan amalan. InsyaAllah, maka kita selamat dan masuklah kita ke dalam syurga. Kehebatan nikmat tersebut adalah rahsia Allah. Allah Ta'ala merahsiakan nikmat syurga, supaya apa? Kita duk teringin untuk melihatnya. Kita sekadar boleh bercerita dengan menyebut-nyebutnya sahaja, berpandukan kemampuan imajinasi atau daya fikir kita. Nikmat yang sebenarnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu, kita tidak tahu. Nikmat syurga yang sebenarnya, wallahu ta'ala alam. Walaupun disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, walaupun disebutkan wa naza'na ma fi sudurhim min ghillin, berseronok,
kan, wahurun ain, bidadari surga, tapi itu hanya bayangan imajinasi kita aja. Hakikat sebenar wallahu taala alam, dialah yang Maha mengetahui. Rasulullah SAW memberikan gambaran mudah tetapi menyeluruh tentang nikmat di dalam surga. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi kita dipanggil Jawami'ul Kalim, perkataan yang kecil, yang pendek, yang ringkas, tapi padat dia punya makna dia. Tidak pernah mata melihat akan perkara sedemikian, tidak pernah telinga mendengar akan perkara sedemikian, tidak pernah terdetik di hati perkara sedemikian. Jika ada yang digambarkan, itu adalah sekadar gambaran, hakikatnya jauh lebih hebat lagi. Syurga yang Allah Ta'ala sediakan ini tuan-tuan, kalau kita gambarkan, maka dia bukan lagi syurga. Kan? Saya selalu bagi contoh. Kita masuk rumah orang kaya-kaya, besar punya rumah, kita berkata, oh macam istana rumah dia. Belum istana lagi. Kan? Baru ni majalah keluarkan 3 rumah terbesar di dunia. Tuan-tuan dah tengok tak? Dalam Awani disebut 3 rumah terbesar di dunia. Satu milik Mukesh Ambani, jutawan ni satelit ni di India. Dia punya rumah saja belum ni 3 ekar ke apa? 3 ekar ke 30 ekar, saya tak ingat. Paling besar 3 orang. Lepas tu Amerika seorang, India seorang, Amerika 2 orang. Satu di Texas, satu di mana tu saya tak ingat dah. Satu di India. Yang saya ingat Mukesh Ambani itulah yang jutawan India tu. Rumah saja 30 ekar lah. Dia punya kuasa rumah. Tuan-tuan bayangkan tengok kan. Maknanya kalau kita masuk rumah orang yang besar, kita kata woi luasnya rumah ni baru hebatnya macam istana, maka itu belum istana. Kenapa? Kita tak pernah masuk istana. Kita hanya sekadar bagi gambaran. Tapi istana lebih hebat daripada itu lagi. Begitu juga dengan syurga. Kita kata macam syurga betul lah, kan? Kan kita kita kata rumah ni macam syurga, isteri kita ni punyalah solehah macam bidadari syurga. Isteri yang baik ini digambarkan sebagai bidadari syurga, tetapi bidadari syurga lebih hebat daripada itu lagi. Nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala merahsiakan supaya perasaan kita teringin untuk mencari negeri akhirat, kan? Itulah rahsia agama kita. Sebab itu saya dah sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kalau tak fikirkan ke akhirat, memang kehidupan kita di dunia penuh dengan perasaan nak marah. Orang-orang yang beriman ni, biasanya orang-orang yang baik ni, bila tidak diberi layanan dengan adil, kita mesti rasa dizalimi, nak marah. Tetapi bila kita terbayangkan negeri akhirat, teringatkan balasan Allah Ta'ala, penghakiman Allah Ta'ala, maka dada kita akan jadi lapang dan ringan sikit. Sebab itu antara keindahan agama kita, tuan-tuan, ialah apabila dia hadir, dia membawa manusia min dayyikin dunya ila wasa'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Macam kita tengoklah sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim yang tak sempat nak merasai nikmat beragama kerana mereka diseksa oleh kaum Quraisy sehingga ada yang mati. Dia tak sempat. Jadi kalau fikir balik rasa macam dizalimi lah. Tetapi bila teringat ke balasan akhirat, maka mereka dengan sabar dan lapang dada menahan seksaan tersebut. Sebab itu Ribi'i bin Amir menyebut bahawa Islam ini hadir untuk membawa manusia daripada kesempitan dunia itu kepada keluasan dunia dan akhirat. Kita fikir negeri akhirat, maka dada kita akan jadi lapang. Allah Ta'ala dalam kitab dalam kitab Hikam kan, Ibnu Athaillah Askandari dia sebut, dia kata kalau orang yang sentiasa berfikir negeri akhirat, dia fikir negeri akhirat, dia minta dekat Allah Ta'ala atas dunia ini, Allah Ta'ala tak bagi, tak makbul doa dia, ataupun dia akan lahirkan rasa syukur. Kalau dia minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbul, dia lahirkan rasa syukur. Dia minta kepada Allah Ta'ala tak syukur, tak makbul, maka dia hadirkan 10 kali syukur, kata Ibnu Athaillah Iskandari. Apa sebab? Kerana dia fikir, dia letakkan dalam hati dia,
Allah Ta'ala bagi, itu tanda keadilan Allah. Allah Ta'ala tak bagi, itu tanda kurniaan dan Allah Ta'ala bagi, itu tanda kurniaan Allah. Allah Ta'ala tak bagi, itu tanda kekuasaan Allah. Kerana bagi ke tak bagi, itu hak milik dia. Ini orang-orang arifin, orang-orang yang muqarrabin, dalam kitab hikam disebut berkaitan dengan perkara tersebut. Lepas itu Allah Ta'ala bila dihadirkan dalam kita perasaan nak ke negeri akhirat, macam mana keadaan pun kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Baik, apa kaitannya cerita tentang syurga ini dengan neraka? Okey, tajuk seterusnya, apa kaitannya cerita tentang syurga ini dengan neraka? Kita pun perasan tuan-tuan, tengah duduk cerita neraka, tiba-tiba muka surat 102 dia cerita sikit bab syurga, iaitu gambaran keadaan di syurga. Segala hal yang kita gambarkan semuanya tidak tepat, kerana nikmat syurga jauh lebih hebat lagi. Tujuan dihadirkan cerita itu supaya nak sedikit perasaan kan, seronok nak melakukan amal ibadah. Apa tu Syekh Abdullah Al-Quraisy, dia bertanya kepada tok guru dia. Dia tanya, apakah maksud yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru? Pemudahkanlah, jangan engkau payahkan. Khabarkanlah berita gembira, jangan engkau khabarkan berita yang menyebabkan orang lari, orang takut. Dia tanya, dia kata maksudnya ialah dalam kehidupan ini pastikan berita-berita tentang syurga, tentang nikmat syurga sentiasa bermain di fikiran kita. Kerana dia akan menjadi motivasi kepada kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Itu jawapan Tok Guru kepada Syekh Abdullah Al-Quraisy dalam kitab hikam. Dia kata cerita maksud hadis itu ialah kita kena sentiasa mengingati tentang kebaikan, amal baik, pahala syurga. Lepas tu kita permudahkan supaya kita rasa syurga ini seolah-olah macam dekat dengan kita. Kalau kita jarang duk bercerita dia, maka kita akan terlupa pada syurga tadi. Kita asyik duk teringat ke neraka saja. Dalam kitab juga disebut, dia katalah dalam kitab tersebut, saya baca aja kan. Dia kata kita jangan takut kepada syurga, jangan takut kepada neraka, kerana mereka juga makhluk Allah. Tetapi yang kita takut ialah kepada Allah Ta'ala. Ini orang arifin lah, orang yang tinggi dia punya makam dia kan. Kita bila sebut sembang tak takut neraka kan, mesti kita rasa pelik. Tapi ini cerita orang-orang yang dia punya makam dia dah sampai ke makam dipanggil nihayah, makam yang dah penghujung kepada kehidupan dia. Dia dah nak sampai makam fana dah. Fana ni bermaksud yang tidak mempedulikan yang lain selain pada Allah Ta'ala. Sebab itu dia dah sampai peringkat dia kata jangan takut kepada azab neraka, kerana dia juga makhluk. Jangan teringin kepada nikmat syurga, kerana dia juga makhluk. Tetapi apa yang kita perlu ialah takut, memohonlah kepada Allah Ta'ala, jauhkan neraka, dekatkan syurga. Kan? Selagi tuan-tuan kata, Allah Ustaz sembang, jangan takut ke neraka. Kan? Bukan saya kata, kitab itu hikam kata kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga azab di dalam neraka. Apa yang kita gambarkan tentang azab di neraka, yang kita gambarkan, yang kitab kita ni gambarkan, kehebatan azabnya jauh lebih hebat lagi daripada apa yang kita gambarkan. Kan? Hak ni hanya sekadar sam'iyat, dia panggil sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar dan kita mengimaninya. Tetapi nak tahu betul-betul azab ni, tunggulah saat dan ketikanya nanti. Kan? Apabila sampai masanya nanti, maka kita pun akan melihat sendiri azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ini hanya gambaran yang mana kita pun tak tahu hebatnya melebihi daripada gambaran yang kita sediakan. Biasalah gambaran kita kan, akal kita menggambarkan. Neraka ialah suatu tempat yang tidak pernah mendengar sedemikian azabnya. Nama pun neraka, azabnya pun dahsyat. Tidak pernah melihat seteruk
dan sedahsyat sepertinya dan tidak digambarkan dalam benak dan hati kita akan keadaannya. Nah, ini neraka. Saya selalu sebut tuan-tuan kan, ke atas dunia ni kita tengok dalam sejarah kemanusiaan, manusia-manusia yang paling teruk dizalimi. Di antaranya yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan tengok filem Escape from Survival di Poland tu. Pada zaman perang dunia kedua, ketika Nazi Hitler takluk Poland, maka tahanan-tahanan perang dia pergi ke satu camp, nama dia Sabibo nama camp tu. Tuan-tuan tengok cerita dia, bagaimana tahanan-tahanan ini diperlakukan, masya-Allah, kan? Teruklah dia, kan? Dijurus dulu mandi, kemudian dibubuh minyak tanah, kemudian masuk dalam tempat bakar, kemudian dibakar. Memang dahsyatlah Yahudi ini Hitler ataupun Nazi buat kepada Yahudi. Kita tengok tu pun kita pun rasa tak patutlah manusia buat macam tu kepada manusia. Walaupun kita tahu Yahudi ini banyak melakukan kerosakan kan di atas dunia ni. Jadi kalau kita fikir balik, kadang-kadang betul jugalah Yahudi bila tuntut macam tu. Sebab mereka memang teruk. Tapi nampak lebih-lebih tu ada jugalah kan. Tapi ceritanya sedahsyat-dahsyat azab yang kena pada manusia ketika di dunia ini, dahsyat lagi azab Allah Ta'ala. Itu yang kita kata. Maknanya sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, manusia yang paling teruk atas dunia ni diazab. Kemudian dia masuk dalam neraka, dalam syurga sesaat sahaja, dicelup sekejap saja dalam syurga. Maka bila tanya, pernah tak kamu mengalami azab di atas dunia? Terlupa dia azab dunia bila kaki dia masuk dalam syurga. Dia nampak syurga, dia lupa habis azab di atas dunia tadi. Begitu juga manusia yang paling kaya, yang paling senang, yang paling hebat atas dunia ni, dimasuk dalam neraka barang sesaat sahaja. Maka bila tanya, ada tak kamu merasa kebahagiaan selain ini semasa di dunia? Dia kata, dah terlupa terus dia pada nikmat dia di dunia itu. Nak cerita sini, nak gambarkan di sini bahawa dahsyatnya Allah Ta'ala menyediakan azab dan begitu hebat dan indahnya Allah menyediakan nikmat. Jadi sekarang ini peringkat kita yang masih hidup ialah peringkat sam'iyat, mendengar dan beriman. Ada orang dia mendengar tetapi dia tak beriman. Bila kita cerita bab negeri akhirat, bab neraka, bab syurga, bab azab, dia kata Allah itu semua nak menakut-nakutkan orang tu. Komunis dia kata dia tak percaya kepada azab kubur ini semua, akhirat dia tak percaya. Dia kata tujuan duk pencipta azab apa semua supaya nak kawal manusia ini, dia kata, supaya jangan terlampau buah sangat. Karena dia anggap manusia ini buah. Jadi nak kawal dia, buat satu cerita yang dia takut untuk melakukan kesilapan. Jadi dia kata neraka, syurga, azab ini hanya diwujudkan untuk mengawal tingkah laku manusia yang buah. Maknanya dia dengar tapi dia tak beriman. Kita insya-Allah termasuk dalam golongan sekarang ni, kita kategori mendengar dan kita beriman. Bila beriman apa maksud? Kita percaya benda itu akan berlaku kepada kita sekiranya kita mengabaikan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebutkan juga tentang tempikan dan raungan manusia di dalam neraka yang tidak boleh digambarkan raungannya di dunia. Keadaan di neraka dengan bunyi orang menjerit akibat diseksa itu kita tak nak gambarkan. Saya sembahyang di mana? Saya tak ingat dah. Saya tak ingat sembahyang di mana. Dia makmum baca kuat tuan-tuan. Saya duduk sebelah depan. Makmum kiri, kanan, depan, belakang baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya jadi tak selesa. Itu baca Fatihah yang kuat tu. Kita ya Allah jadi macam aku baca Fatihah ni betul ke urutan dia? Sekali saya ulang balik. Keliru kenapa? Manusia baca dengan kuat. Itu baca Fatihah, bukan tempik, bukan menjerit. Kan? Kita dah rasa tak selesa dah. Kita bayangkan kalau tempikan menjerit akibat disiksa oleh Allah Ta'ala. Lagi kita punya dengar pun dah rasa tak selesa.
Saya sebenarnya tak ingat lah. Sampai saya kata Allahu Akbar, apa salah pergi baca Fatihah kuat sangat. Kuat semua tu, dia bunyi macam lembah. Kan? Kita duduk tengah-tengah baca Fatihah juga. Lepas tu saya kata bila nak berhenti? Bila tu imam baca surah kan, lama-lama dia makin pelan kan hilang. Mana bakal berhenti belakang tu kan. Tadi dia bunyi macam bunyi keliling tu. Sampai kita baca Fatihah pun tak tahu betul tak betul. Sebab apa? Telinga kita tak boleh nak fokus kepada kita punya bacaan, duk dengar keliling tu. Sebab tu tuan-tuan, dalam antara adab kita berjemaah, janganlah kita baca Fatihah kuat-kuat sangat. Kesianlah kat orang-orang macam saya ni yang jenis apa? Kalau dengar orang cakap habis keliru habis kan. Ni kita baca kuat-kuat Allah. Sebab tu dalam masjid kita ada adab-adab dia untuk kita ikut. Bacalah pelan-pelan. Sebab tu ulama hukum dia haram. Kalau kita baca orang nombor 3 kita dengar. Kita baca Fatihah ataupun kita angkat takbir apa-apa saja, orang nombor 3, orang sebelah kita dengar tak apa lagi. Ni orang nombor 3. Ni bukan orang nombor 3, orang sah kelima, ketiga pun dengar lagi kan. Jadi pakat-pakatlah kita pakai pelan-pelan, sekadar-kadar untuk kita ajalah, kecuali imam. Kan? Nak cerita di sini bahawa bising yang akibat daripada Fatihah pun kita dah tak selesa. Apatah lagi dalam neraka, dia kata apa? Tempikan raungan di dalam neraka yang tidak boleh digambarkannya di dunia. Kita dengar orang meraung dalam hospital. Sebagai contoh, kita dengar orang meraung kemalangan jalan raya, meraung dalam kebakaran api di dunia. Raungan dan tepikan tersebut tidak mampu menandingi raungan di dalam neraka Allah. Kan? Sekali lagi saya sebut tuan-tuan, kita ini peringkat sam'iyat, peringkat mendengar dan mengimaninya. Kita janganlah merasa tak apa, okey, tak apa, itu semua kadang-kadang nak menakutkan je tu, lebih-lebih pula kan. Janganlah. Kerana bila sampai masa ajal datang, bila kita masuk dalam kubur, maka dipertontonkanlah syurga, diperlihatkanlah neraka, barulah waktu itu kita tengok apa? Tengok keadaan neraka yang diceritakan atas dunia dululah. Betul pula ke yang ustaz cerita? Janganlah kita jadi orang yang apa? Dah terhantuk baru tergadah, dah mati baru duk kelang kabut nak naik ke atas dunia balik kan. Baik itu Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun kan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan dengan harta dan juga anak kamu daripada mengingati Allah. Kalau kita lalai juga, wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang buat perangai macam tu, dia tergolong di kalangan manusia yang rugi, iaitu rugi di negeri akhirat. Dunia dia tak rugi. Kan? Dunia lagi dia jaga anak-anak dengan harta dia lagi bertambah. Tapi di akhirat dia akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut, api-api itu sendiri merupakan pakaian bagi penghuni neraka yang dijadikan seperti sehelai pakaian. Sebab tu dalam Al-Quran tuan-tuan Allah sebut apa tu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu rasa ragu-ragu dengan surah dengan Al-Quran ataupun dengan agama Islam ini, maka cari satu surah, cari satu agama yang lain. Minta tolonglah siapa-siapa sahaja yang boleh tolong kamu kecuali Allah, sekiranya kamu orang yang benar. Allah cabar tu hak orang-orang yang duk ada dalam Islam dah, hak kih buka baju baru ni tu, hak kih pijak Al-Quran baru ni, duk ada dalam Islam dah, pi carilah agama lain yang setara, setanding dengan agama Islam. Minta tolonglah siapa-siapa yang kamu suka yang selain daripada Allah Ta'ala. Allah cabar tuan-tuan, Allah cabar ayat ini kepada kaum Quraisy. Kemudian Allah tahu dah memang tak mampu, lalu Allah sebut fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Memang kamu cuba nak buat tapi kamu takkan mampu buat, dia kata. Wa lam taf'alu, kamu tak mampu buat. Bila kamu tak mampu buat, kamu cuba buat, kamu tak mampu buat, kamu dah tahu tak mampu nak buat juga, Allah kata fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah kan. Allah kata bersedialah kamu dengan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu sembahan. Manusia itulah akan menjadi bahan bakar kita, yang kawan karib kita yang sama-sama mengajak kita kepada benda-benda yang tak baik tadi. Sebab tu Allah cabar dan manusia tidak boleh
tak boleh menyahut. Kalau sahut pun dia tak kena. Sebab apa? Mukhtar As-Saqafi, salah seorang nabi palsu antara pembuat ayat Al-Quran. Musallamatul Kazab di antara pembuat ayat Al-Quran, tapi dia tak ngam sama-sama macam Al-Quran yang ada tu. Baik. Api-api itu sendiri merupakan pakaian bagi penghuni neraka yang dijadikan seperti sehelai pakaian. Adapun yang disebut dengan nama qita'un di dalam satu ayat yang kita baca tadi, qutti'at, maknanya dijahit dan dibuat. Qutti'at maknanya sudah disiapkan pakaian ini untuk mereka. Perkataan tersebut dalam bentuk fi'lul madhi, iaitu perkara fi'il madhi ini perkara yang telah berlaku, perkara yang sudah lepas, kerana ia merupakan janji yang telah dibuat oleh Allah. Kan? Allah telah menyebut pakaian tu, maknanya Allah telah janji itulah yang Allah sediakan untuk mereka. Adakah pakaian tersebut sudah ada untuk orang kafir? Maka pengarang kita kata, ya, pakaian itu sudah siap tersedia untuk disarungkan. Inilah begitulah juga dengan keadaan dunia. Adakah perbincangan tentang adakah neraka dan syurga ini sudah ada ke belum, ataupun belum ada? Adakah syurga neraka ini sudah ada ataupun belum ada? Maka menjadi perbincanganlah juga. Ada kata ulama, setengah kata belum ada setengah kata dah ada. Kerana ulama berpegang kepada bahawa ni dunia yang kita hidup ini juga yang dihamparkan dan dijadikan sebagai mahsyar, dan juga syurga neraka di atas dunia ni juga. Ada kata ulama kata dah ada. Buktinya ketika Nabi naik Isra Mi'raj, dia dah nampak syurga, dia dah nampak neraka, dan dunia neraka dibentangkan kepada arwah-arwah yang duduk dalam kubur. Mereka nampak syurga, mereka nampak neraka. Maknanya benda tu dah ada. Ini perbincangan. So begitu juga dengan ini pakaian juga dia kata siap tersedia untuk disarungkan. Sebaik-baik saja orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, terus dipakaikan pakaian ini. Macam kita atas dunia lah. Sebaik-baik masuk penjara, tukarlah uniform dia. Kan? Kalau lokap, dia benar uniform lokap dia. Kalau penjara, uniform penjara dia. Masuk neraka pun ada dia punya uniform dia. Kemudian pakaian itu terbakar dan menyala pada seluruh badannya dengan marak, ditambah lagi dengan siraman air yang mendidih di atas kepala mereka. Ketika air itu disiram dan dimasukkan ke dalam badan mereka, Allah berfirman, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kalau dengar ni macam tak ada rasa apa-apa kan? Tak ada rasa apa pun, takut ke, sedih ke, ngeri kan? Maknanya makam kita punya keimanan hati kita lah. Kalau orang-orang dulu zaman-zaman Nabi, sahabat Nabi, orang-orang arifin ni bila dengar ayat-ayat yusharu bihi ma fi butunihim wa julud tu, lain dia punya perasaan dia. Kita setakat ni takutlah rasa sedih kan? Takut pun tak ada, rasa relax, tak ada rasa apa kan. Itulah makam kita punya keimanan. Apa tu kitab hikam sebut, dia kata apa? Biqadaril imtihan liwujudil qadaril imtikan. Qadaril imtihan, kadar ujian, kadar perasaan, kadar ujian dan perasaan kita terhadap dosa ke pahala ke, liwujubil qadaril imtikan, untuk menentukan kedudukan kita. Kan, kita pakai muhasabah dirilah. Bila dengar macam bab dosa, bab neraka ni, apa perasaan kita? Perasaan kita itulah yang menentukan imtikan, kedudukan kita. Berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan perasaan takut kepada neraka dan sebagainya lah, yang mana kedudukan itu, ujian itu, perasaan itu menentukan kedudukan kita. Ini kata Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Hancur luluh segala apa yang ada di dalam perutnya. Kulit mereka melecur, rusuk, perut dan rongga-rongga yang lain turut sama hancur. Na'udzubillah lah tuan-tuan, kalau kita masuk ke dalam neraka ini. Baik itu kita kalau marah macam mana pun,
Kan semalam saya sebut di Padullah, saya kata marah macam mana pun, beremosi kita macam mana pun, janganlah sampai kita menghina agama, jangan sampai kita menghina nabi kita. Kan marahlah, emosi manusia itu biasalah, kita manusia ada kekurangan kita kan, tetapi biarlah berpada-pada. Kerana apa? Tak berbaloi bila masuk neraka. Tengoklah tuan-tuan, hancur luluh segala apa yang ada dalam perutnya. Kulit mereka melecur, rusuk perut dan rongga-rongga yang lain turut sama hancur. Sekadar-kadar marah, sekadar-kadar tak puas hati dengan agama, kita maki hamun sampai peringkat Nabi. Kemudian bila kita masuk dalam neraka, kita dapat. Sebab itu saya selalu pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, marah macam mana, emosi macam mana, biarlah sekadar-kadar yang mampu, yang sikit-sikit je, jangan lebih-lebih. Sebab kata apa? Kata kitab Muhimmah malam tadi kan, kitab Muhimmah, saya baca kitab Muhimmah, khususnya pada isteri lah, kaum isteri. Dia kata marah kepada suami sampai peringkat tidak redha dengan apa yang Allah redha, dan tidak suka dengan apa yang Nabi suka. Marah kat suami, maka dia kata termasuk dalam kategori dosa besar dan dilaknat oleh Allah Ta'ala, serta tidak dimengaku umat oleh Nabi SAW. Marah kat suami ni sampai peringkat apa yang Allah redha untuk suami buat pun dia dah tak peduli dah. Maka orang itu, kategori itu, maka Allah Ta'ala laknat dan tidak dimengaku umat kepada Nabi SAW. Banyak tuan-tuan sebenarnya, walaupun kita tengok umat Muhammad ni ramai. Kita daripada zaman Nabi sampai ke manusia akhir zaman, semua umat Muhammad. Tapi semua bukan semua Nabi mengaku umat. Tengok Nabi sebut apa kan? Man da'a ila asabiyah falaysa minni. Barang siapa yang memperjuangkan kebangsaan bukan daripada kami. Apa dia? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak mau ikut sunnah aku, maka dia bukan umatku. Apa lagi? Kaum liwat apa semua itu Nabi pun tak mengaku umat. Maknanya walaupun umat Muhammad nampak ramai, tetapi bila sampai di mahsyar nanti, hanya sebahagian kecil sahaja yang Nabi mengaku umat. Antaranya Nabi sebut orang yang rajin berwuduk. Kana ummati fi yaumil qiyamah ghurran muajjalin. Umat aku di hari kiamat nanti ada bercahaya di tangan dan di anggota wuduk mereka. Min asaril wuduk, daripada kesan-kesan wuduk. Yang tu geng Nabi, yang tu umat Nabi. Hak lain-lain ni hak berjuang kebangsaan, hak tak mau ikut sunnah kan, yang mana apa tu, yang nak puasa sampai tak mau buka-buka, yang nak sembahyang sampai tak mau tidur-tidur, yang nak berpuasa sampai tak mau buka-buka puasa, maka Nabi pun tak mengaku umat dia. Hari ini kita tengok setengah orang dia macam tu, sampai Nabi tak mengaku umat. Pun sama juga Nabi tak mengaku umat. Maknanya nampak aja banyak, tapi bila sampai sana kecil-kecil, akhirnya kecil. Akhirnya umat Nabi Muhammad ni tak ramai. Hanya mereka-mereka yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi saja. Sebab tu dalam kitab Muhimmah dia kata laknat Allah dan Nabi tak mengaku umat. Itu satu benda yang sangat berbahaya kepada kita sebagai umat akhir zaman ini. Sebab kita duk rasa kita umat Nabi dah. Kita duk rasa kita akan kaum golongan yang pertama masuk syurga, yang dibangkitkan pun awal, paling pertama masuk syurga. Tengok-tengok kita ni tak dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbahayalah kalau kita menggunakan emosi kita untuk menguruskan kehidupan, sehingga kita buat perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, menyebutkan seandainya satu titis sahaja daripada air hamim yang dicurahkan itu jatuh di atas gunung di dunia, nescaya akan menghancurkan seluruh gunung-gunung yang ada. Nak cerita akhirat punya dahsyat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena jadi hati yang sentiasa hidup. Hati yang sentiasa hidup ini maknanya hati yang sentiasa mengingati negeri akhirat. Dalam kitab Hikam juga disebut, kita di manusia ni ada 3 kategori jahil. Kan? Jahil ni ada 3 kategori.
Ini bukan jahil yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ni. Ini jahil berkaitan dengan hati. Sebab kita hikam dia kita hati, kan? Dia kata yang pertama jahil akal. Yang kedua jahil syar'i. Yang ketiga jahil adat. Jahil akal ni macam mana? Ibnu Athaillah sifatkan orang yang jahil akal ini, dia dah ada benda dah ada, tapi dia tak peduli. Dia duk tunggu benda yang belum tentu ada. Kan? Dia ada nikmat. Setengah orang dia bagi, Allah bagi nikmat kelapangan, Allah bagi nikmat kesihatan, cuma dia kerja aja. Kerja tapi tak sibuk, kerjalah. Tapi dia ada nikmat kelapangan, dia ada nikmat kesihatan. Dia tak ambil nikmat tersebut. Dia kata tak apalah, tunggu pencen baru nak mari masjid, dia kata. Dandanlah pencen sikit, lega-lega sikit, dia kata. Dandan berehat kan, baru nak pergi masjid. Akhirnya bila dia pencen, nikmat yang dia tunggu tu belum tentu dapat. Itu dia panggil jahil akal. Maknanya akal ini sepatutnya dia kata, peluang dah ada, ambillah siap-siap, jangan duk tunggu. Kan kita ramai menyebut kan, tak apalah, dandan lapang sikit, okey sikit-sikit lagi, esok-esok lah. Itu jawapan kita selalu. Sedangkan ruang tu, peluang tu sudah ada. Kata Ibnu Athaillah Iskandari, peluang dah ada, kita tak ambil. Itu yang pertama, jahil akal. Begitu juga dengan cerita kita malam ni. Kita cerita bab neraka, bab ketakutan, tujuan kita ialah untuk menambahkan amal ibadat. Tapi kita kata tak apalah, cukup-cukuplah yang mana ada. Yang kedua, jahil syar'i. Jahil syar'i ini dia kata apa? Setiap arahan Allah, seperti solat, puasa, zakat yang mana Allah suruh itu, kita tidak melaksanakannya. Kita biarkannya sehingga kita rasa seolah aku tak sembahyang pun Allah bagi kaya, aku tak berzakat pun aku jadi sihat walafiat. Dia rasa macam tu. Tidak ada sebarang bala menimpa atas dia di atas kebiadabannya terhadap syar'i ataupun arahan Allah tadi. Ini kita tengok ramai lah kan. Aku tak sembahyang pun okey ya, tak ada masalah. Ramai kita orang cakap macam tu. Kita tengok orang duk kutuk-kutuk agama kita kan. Okey ya, 40,000 sekejap je pun dapat dah kan. Kita pun heran, siapa duk bagi kan. Maknanya biadab kepada syariat Allah. Yang ketiga, jahil adat. Jahil adat inilah yang kadang-kadang saya pun terasa. Macam mana tuan-tuan? Adat kebiasaan pada suatu tempat. Kebiasaan. Okey, contohnya masjid kita ni. Okey, ada sembahyang jemaah, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada mengaji. Lepas petang ada malam, lepas tu ada baca doa al-mulk. Kebiasaan yang dibuat di masjid itu. Tapi kita tak ambil kebiasaan tersebut. Saya bagi contoh kalau di Masjid Expo kan. Kami kan lepas subuh ada tazkirah, lepas asar ada baca, malam baca al-mulk, apa semua banyak kan. Tapi tak ramai yang ambil kesempatan. Kebanyakan habis sembahyang, start motor balik. Habis maghrib, start motor balik. Adat kebiasaan yang dilakukan di dalam masjid tersebut, satu tempat tersebut, tidak diambil kesempatan, menyebabkan bila dia teringin, dia kata, aku baru cadang nak baca al-mulk. Tak ada dah. Kan? Hilang dia punya peluang tersebut. Ini jahil adat dia panggil. Hari ini kita tengok, ramai juga style macam tu. Kalau dah kerja tu cerita lain. Kadang-kadang dia tahu, ada mengaji lagi. Tak mau tunggu. Dia start balik. Dia kebiasaan itu dianggap sebagai satu benda yang menyusahkan. Sebab dia kalau boleh lepas maghrib dia nak relax, nak lepak, nak sembang kan. Nak duduk di anjung mana-mana, nak cerita pasal mengai ke, pasal fiberska ke kan. Tiba-tiba dia mengaji pula. Jadi adat kebiasaan dia tu, dia rasa macam menyusahkan. Sebab tu Ibnu Athaillah sebut, orang jenis macam tu, minta maaf bukan saya sebut tuan-tuan. Ibnu Athaillah dia sebut orang kategori yang jahil. Jahil kepada adat kebiasaan dalam masjid. Ada ini berlaku kan, di masjid ke di mana-mana. Kebiasaan yang berlaku tu kita tak ambil. Bila esok, bila kita rasa dah, baru rasa bersedia untuk kita ambil, tengok-tengok orang tak buat dah. Dulu ada mengaji lepas isyak. Lah tak ada dah. Tak ada dah. Allah baru duk cadang. Baru duk cadang apa orang pun tak buat dah. Itu dia panggil adat jahil adat yang disebut Ibnu Athaillah Iskandari berkaitan dengan kehidupan kita ni. Bukan tuan-tuan je, saya pun macam tu lah. Kan? Lepas subuh, dia start motor nak balik. Kan? Sebab kalau nak pergi sekolah. Kan? Jadi, orang mengaji, orang bagi tazkirah ke apa, kita terlepas. Bila terlepas, masalah lah. Kan? Kita kekurangan ilmu kita. Tuan-tuan, ini peristiwa yang berlaku pada saya sendiri.
Hari tu saya sembahyang satu surau. Saya ambil masa 2 minit tuan sembahyang di satu surau. Masuklah seorang hamba Allah ini. Kita masbuk, bila imam rokok kita rokok lah. Dia tak rokok lagi. Imam dah bangun, dekat nak sujud, baru dia rokok. Dalam saya kata tak apa, mungkin dia nak tambah. Masbuk, rupa-rupanya orang salam dengan dia salam. Ya, kan? Ini basic tuan-tuan, basic yang masbuk muafiq ni basic lah untuk kita yang ni. Jadi saya dalam hati nak tegur, tak tegur. Tapi fikir balik, janganlah saya tegur. Saya adalah orang luar, ambil tumpah sembahyangnya. Jadi saya cari kaedah macam mana saya nak tegur dia. Saya duk cari dia, mata saya melilau. Saya nampak dia sembang dengan satu hamba Allah jemaah masjid sini. Dia duk sembang dengan hamba Allah dengan tepuk bau. Saya kata, ini best friend dia ni. Saya pun pergi cari hamba Allah tersebut, Haji itu. Saya pun cerita dekat dia. Haji, saya kata, tolong kejap tadi ada sembahyang sebelah saya pakai baju merah macam ni. Dia ni masbuk tapi dia tak sambung. Dia terus bagi salam. Dia kata, siapa? Carilah kata. Lepas tu saya no, dia kata. Saya tanya, okey tak apa, nanti dia tegur. Rupa-rupanya nasibik saya tak tegur. Malam 2-3 malam dah saya pergi sembahyang di situ. Dia kata apa? Orang yang tu saya dah tegur dah. Dia kata apa? Pandai je ustaz tu. Aku sembahyang sunat, dia kata. Kan? Saya kata sembahyang sunat apa? Masuk sebelah saya waktu maghrib. Kan? Dia kata aku sembahyang sunat, bukan sembahyang maghrib. Sembahyang sunat apa adalah sah kali-kali kami dengan maghrib ni. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, jahil kita dalam pengurusan benda yang basic saja. Jadi kita tak maulah macam tu. Kan? Saya beberapa kali tuan-tuan minta maaf lah kadang tegur di masjid. Kita buat sah pertama. Sah kedua kosong. Piduk ujung sana dulu. Piduk ujung sana, piduk ujung ni. Tengah kosong. Kan? Bila kata, main rapat-rapat. Tak apa Ustaz, sakit dia sambung. Sementara nak sambung tu. Itu di antara kejahilan adat yang disebut, kejahilan syar'i dan kejahilan adat yang disebut Ibnu Athaillah Iskandari. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Minta maaf atas sebarang kekurangan. Tapi nak cerita, 3 kejahilan ini kalau boleh larilah pada diri kita. Akal, syar'i dan juga adat kita. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita akan sambung pada perjumpaan kita yang kedua. Al-Hasan menyebut, sesungguhnya neraka itu akan memukul mereka dengan maraknya api. InsyaAllah pada perjumpaan kita akan datang untuk pusingan kedua perjumpaan kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Tamah sebarang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak berkaitan dengan neraka yang kita bicarakan pada malam ini menghadirkan perasaan takut kita kepada azab Allah. Kita ingat bila Allah sebut iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila kami goncangkan bumi dan apabila bumi mengeluarkan semua khazanahnya. Masuk khazanahnya kitalah mayat yang telah dibangkitkan, kubur yang telah dibongkar dan kita dibangkitkan semua, kan? Lalu bila kita dah dibangkitkan, Allah sebut liyurau a'malahum. Apa tujuan kita dibangkitkan? Untuk diberi balasan berdasarkan kepada wa man ya'mal misqala zarrah khairan yarah wa man ya'mal misqala zarrah syarran yarah. Itulah akhir kepada kehidupan kita. Bumi bergoncang, kubur dibuka, kita bangkit dan kita akan dipertanggungjawabkan terhadap amalan kita sama ada jahat ataupun baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memandu dan menjaga kita daripada melakukan kejahatan dan sentiasa Allah pandu dan bawa kita melakukan kebaikan sama ada dalam keadaan lapang ataupun sempit insya-Allah. Tambah sebarang kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.